السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى آبائه وإخوان المرسلين والملائكة المقربين والكربين، وإلى رسالاتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان الدين، ثم الأئمة الأربعة المجتهدين والعلماء العاملين، وإلى أرواح أولياء الصالحين في مشارق الأرض إلى مغاربها، وخصوصا لآبائنا وأمهاتنا ولأخواتنا ولجداتنا ولمنذرين الحقوق واجبات علينا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض إلى مغاربها. شلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Yang saya muliakan Tuan Nazir, Tuan-tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jabatan Ketua Masjid Makmuriyah, tuan-tuan guru, bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya marilah kita panjatkan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala, kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kita dengan hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memilih kita untuk berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, menunaikan sembahyang maghrib secara berjamaah. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan kita berdoa pada Allah, mohon pada Allah, Allah menjadikan kita istiqamah terus untuk mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ya, masa berlalu, hari berganti, ya, bulan berganti, ya, sampai kita pada hari dan bulan yang kalau kita sebagai seorang anak pastinya kita merasai, ya, dan menanti-nantilah kehadiran, ya, hari, ya, orang kata apa, hari jadi atau hari lahir anak kita, kan, insya-Allah, ya. Walaupun anak kita 5 ataupun lebih daripada itu 10 ataupun lebih daripada itu 12, kan, ya, insya-Allah kita akan ingat tarikh lahir atau kelahiran anak
kita, insya-Allah. Begitu jugalah, ya, sebagai umat Islam, umat Muhammad yang cintakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah pasti 12 Rabiul Awal menjadi suatu yang cukup bermakna untuk kita. Bagi kita menyambut kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam kitab. Apa dia kata? Dia kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dikata apa? Afdala khalqillah, ya, semulia-mulia dan sebaik-baik, bukan manusia tetapi ciptaan Allah, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa akrama khalqillah, dan semulia-mulia, sesempurna-sempurna ciptaan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa a'zama khalqillah, dan seagung-agung ciptaan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kita, sama ada sedar atau tidak sedar, Nabi kata innama ana rahmatun muhda, sesungguhnya aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahmatun, rahmat Allah yang dihadiahkan kepada kalian. Nabi ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah hadiahkan kepada kita, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan meninggalkan kita, Nabi lama dah meninggalkan kita, hampir 1300 tahun yang lampau. Inilah suatu titipan Allah Subhanahu wa taala yang cukup berharga kepada kita sebagai orang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita terasa, ya, kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menjadi sinar yang menerangi alam ini. Tuan-tuan, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, kalaulah tidak ada perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammadun Rasulullah walladhi ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Kalaulah tak ada kasih sayang, perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, mungkin kita tidak dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tak dapat mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau tidak ada perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyerahkan seluruh kehidupannya berjuang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, dan juga para sahabat, mana mungkin kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu nikmat iman dan Islam atas perjuangan sahabat Nabi, perjuangan Nabi dan para sahabat, mesti kita rasai dalam kehidupan kita seharian. Bagaimana sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Syirah perjuangan yang penuh dengan liku, dan juga para sahabat yang berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pasti menjadi suatu yang cukup bermakna kepada kita. Sebab itu sebagai tanda sayang kita, kasih kepada Nabi, ayuh tuan-tuan, dalam bulan Rabiul Awal dan sepatutnya insya-Allah seterusnya, ya, marilah kita sama-sama membanyakkan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda cinta dan sayang kita pada junjungan besar Rasulullah. Selawat ni tuan-tuan, masya-Allah, suatu ibadah, ya. Sama ada kita baca secara sir atau kita zikir, ataupun kita melakukan selawat itu dengan riak dan takbur sekalipun. Kata Pak Kiai Maksum Puan Tengaran, Pak Kiai Maksum yang telah kembali ke rahmatullah, mudah-mudahan dicucuk rahmat Allah SWT. Walaupun kita berselawat di jalanan pun, di manalah tuan-tuan, dengan kuat dan sebagainya, walaupun kita rasa kita ni ada riak, tetapi inilah suatu ibadat yang dikata ibadat selawat kepada Nabi. Kalau disebutkan dalam kitab Mustika Hadis jilid 1 itu suatu ibadat yang wajib kepada umat ini, sebagai tanda sayang dan kasih kepada junjungan Rasulullah SAW, maka ibadat selawat ini Allah tetap berikan ganjaran. Sebab apa tuan-tuan? Tuan-tuan selalu khotib membaca innallaha malaikatahu
yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu. Bila sebut sallu, maka kita terus jawab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan tunggu lama tuan. Sallu alaihi wasallimu taslima. Tanda sayang kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai tanda cinta dan sayang kita, kita sentiasa mengingati ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tatkala mana Nabi sallallahu alaihi wasallam baca surah Hajjul Wida, dan kemudian selepas itu Nabi gering, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gering. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika gering dipangku oleh Aisyah, tuan-tuan, dan kemudian Nabi SAW menemui dibawa, diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan wafat Nabi. Lalu Abu Bakar masuk ke rumah Aisyah. Dia buka tabir Nabi, dia buka tabir yang menutup serban yang menutup, kain yang menutup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia menitiskan air mata, tuan-tuan. Dia menitiskan air mata, dia kucup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar kata, wahai Rasulullah, kalaulah nyawa ibuku, ayahku atau diriku sendiri untuk aku jadi garang ganti kepadamu ya Allah, ya Rasulullah, untuk aku menggantikan dirimu ya Rasulullah, aku sanggup menggantikan dengan nyawaku ya Rasulullah. Begitu juga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, betapa cinta dan sayang pada Rasulullah SAW sehingga hampir Sayyidina Umar tidak boleh menerima kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala mana Abu Bakar sebelum itu dia kata dalam perhimpunan di rumah Rasulullah, di luar rumah Rasulullah, dia kata, Umar kata, barang siapa yang mengatakan Muhammad itu telah wafat, maka aku akan potong lehernya. Tetapi selepas Abu Bakar keluar, tuan-tuan, mengucup Nabi dan keluar, lalu Umar bagi tahu bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah, manusia biasa seperti nama Nabi-Nabi dan Rasul dulu yang akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Umar kata, aku lupa. Lalu Umar masuk bertemu dengan Rasulullah yang di rumahnya, lalu dibuka selimut tabir ataupun serban yang menutup, kain yang menutup muka Rasulullah. Lalu dicium oleh Umar radhiyallahu anhu. Menangis Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan berkata sebagaimana katanya Abu Bakar juga, wahai Rasulullah, kalaulah nyawa ibuku, ayahku dan juga diriku boleh menggantikanmu ya Rasulullah, kau ambillah untuk menggantikan nyawamu. Tapi lah tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita lama dulu, 1300 tahun yang lampau. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menitipkan kepada kita supaya kita menyambung perjuangan menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala dan mengamalkan sunnahnya. Sekecil-kecil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula daripada bangun tidur, bermula daripada wudu, bermula daripada mandi, kemudian pergi ke masjid menunaikan solat, sehingga sebesar-besar perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah perjuangan menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala bersama-sama para sahabat. Sebab itu dalam surah Al-Fat ayat yang kedua yang terakhir itu, tuan-tuan, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Sebab itulah ayat ini, tuan-tuan, dikupas oleh Imam Malik radhiyallahu anhu. Imam Malik rahimahullah, Imam Malik mengulas ayat ini, tuan-tuan, berdasarkan kepada sejarah perjuangan Nabi dan sahabat-sahabat yang diibaratkan oleh Allah dalam ayat ini sebagai suatu tunas yang membesar dalam satu rangka pokok. Kemudian dia besar, tunas itu membesarkan pokok sehingga kuat dan kukuh pokok itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam diibaratkan sebagai pokok yang berjuang menegakkan agama Allah, membantunya lah sahabat-sahabat. Maka kata Imam Malik rahimahullah, barang sesiapa di antara kamu, khususnya kaum Syiah Rafidah, yang menghina sahabat-sahabat Nabi, maka Imam Malik mengatakan bahawa
orang yang menghina sahabat-sahabat Nabi adalah hukumnya kafir. Ini tuan-tuan, kita kena jaga sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jangan sampai kita terikut atau sampai kita terucap ucapan kita menghina sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sahabat-sahabat Nabi lah dalam ayat inilah mereka seperti tunas yang duduk sebelah Nabi, yang menyokong perjuangan Nabi, sehinggalah Islam itu tuan-tuan berkembang, sehinggalah Islam itu kuat, sehinggalah orang-orang kafir, Allah nak bagi tunjuk, nak menimbulkan kemarahan kepada orang kafir. Tengok orang kafir, kamu kafir, tengok kafir Quraisy Nabi Muhammad sebelum itu, yang kamu hina-hina, akhirnya Islam berjuang di mercunya. Itulah ayat yang tuan-tuan yang kita kena ambilkan peringatan kepada kita, bagaimana kasihnya, ya, kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Tuan-tuan yang hormati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya duduk kita ini di atas rahmat Allah, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memberi hidayah dan petunjuknya kepada kita, insya-Allah tuan-tuan, sehinggalah kita dapat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada sekecil-kecil perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi, sehingga sebesar-besarnya perjuangan menegakkan agama Allah, mendaulatkan hukum Allah Subhanahu wa taala, ya. Melantik sebagai apa dia? Melantik pemimpin yang nak melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala, satu perjuangan, ya. Perjuangan kita untuk menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, jangan kita terus berhenti untuk berkecimpung di dalam dalam siasat atau sebut dalam politik. Memang perkataan politik itu tidak ada dalam Al-Quran, tetapi Allah sebut ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kamu kepada pemimpin, selama mana pemimpin itu tidak mengajak kamu untuk menyuruh kamu melakukan maksiat, atau selama mana pemimpin itu tidak melanggar hukum dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita sambung pada malam ini perbincangan kita dalam kitab Tarbiyatul Aulad, sebab-sebab penyelewengan anak-anak dan cara mengatasinya. Ya. Anak-anak, di antara sebab yang menyebabkan berlakunya penyelewengan anak-anak itu menjadi tidak karuan, tidak terbela. Di antaranya ialah faktor kemiskinan. Yang kedua ialah perselisihan ibu bapa, perselisihan dan pergaduhan ibu bapa di rumah, dan seterusnya ialah gambaran-gambaran yang talak yang boleh menimbulkan menimbulkan kepada masalah gejala remaja hari ini yang kita lihat disebutkan oleh tuan guru kita dalam kitab Tarbiyatul Aulad. Jadi sebab itu Islam telah dengan prinsip-prinsipnya yang lurus itu memerintahkan kepada suami isteri supaya menunaikan tanggungjawab mereka dengan saling bantu-membantu. Jangan sampai perkara ini tidak dapat terkendali lagi, ataupun sampai kepada akibat-akibat yang tidak diingini. Sebab itu untuk menjaga keluarga baiti jannati, keluarga yang penuh dengan keredaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala meletakkan tanggungjawab dan amanah kepada ibu bapa untuk melaksanakan amanah dan tanggungjawab sebagai ketua keluarga yang dibantu oleh ibu. Antara tanggungjawab yang mesti dijalankan ialah taat si isteri kepada suami secara benar. Al-Bazar dan At-Tabarani meriwayatkan bahawasanya pada suatu masa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaum wanita bermusyarat lalu mengutuskan seorang di antara mereka kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan suatu kepada baginda. Wahai Rasulullah SAW, saya ini utusan kaum wanita kepadamu. Jihad itu telah diwajibkan oleh Allah ke atas kaum lelaki. Jika mereka cedera, mereka akan mendapat pahala yang besar. Jika mereka gugur, saya hidup mereka di sisi Allah mendapat rezekinya. Tetapi kami kumpulan kaum wanita yang bersusah payah
menjaga kaum lelaki, apa pula balasan yang akan kita dapat? Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini untuk isteri-isteri lah, ya, suami mati syahid, ya, masuk surga Allah bi ghairi hisab. Tapi kami ni Rasulullah, semana kami ni kat rumah, ya, masya-Allah, untuk isteri-isteri lah, isteri yang ada di rumah. Suami yang hadir ke masjid, dia kata, bang, datang masjid. Suaminya datang ke masjid, tak cukup datang masjid, duduk pula di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka isteri di rumah mendapat pahala. Masya Allah, tuan-tuan. Isteri ni cukup senang, kata Nabi. Seorang isteri, kata Nabi, menjaga sembahyang 5 waktu, berpuasa bulan Ramadan, dan mentaati suami, menjaga maruahnya, maka dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Yang susah ni siapa dia? Yang susah ni suami. Isterinya, Masya Allah, tuan-tuan, ya. Kalau Pak Kiai Ihsan, dulu Pak Kiai Ihsan kan, arwahnya lah, mudah-mudahan dirahmati hidup Allah SWT di alam barzakh. Dia kata selalu, ya, Tebuk Jawa ni, kalau arwahnya ada, selalu jemput dia sebab seronok kita, ya, Pak Kiai Ihsan. Tuan-tuan pun kenal, ya. Seorang isteri saya masih ingat lagi, ya, yang dibagi tahu, suami dia balik, Assalamualaikum, ya, dia pun jemput suaminya dengan senyuman. Masya Allah, tuan-tuan, itu sudah pahala yang besar. Pergi pula ke dapur, dia ambil air ni, tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ambil air, tuan ni Pak Kiai kata apa? Pak Kiai, dia kata ambil sudu. Sudu, dia kata dimasukkan kopi, dimasukkan gula. Dia kata dia bunyi 1, 10, 2, 10, 3, 10. Ni satu goyang ni, tuan-tuan. 1, 10, 10, 10, 10, 10. Maka ibu-ibu, isteri-isteri kena goyang banyak sikit untuk dapat ganjaran yang banyak. Sebab itu bila pergi masjid, 1 langkah, 1 kebajikan. 10 kebajikan, menghapuskan 10 dosa, ditingkatkan 10 darjat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu sunnah Nabi, kalau kita pergi jalan ni, balik ikut jalan lain, ikut lebih jauh, lebih baik, lebih banyak pahalanya. Masya Allah. Pak Yai kata goyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20 dibagi. Nah kang, iki banyu kopi ni, iki banyu kopi kau. Itu saya tambahlah, tuan-tuan. Pak Yai tak ada, Pak Yai kata bagi minum je. Masya Allah, tuan-tuan. Si isteri-isteri di rumah, ganjarannya cukup besar. Suami-suami yang hadir ke masjid, isteri di rumah dapat pahala. Tapi kalau suami-suami hadir ke warung, maghrib pun urung balik, orang itu apa-apa. Jadi suami isteri kena laser jugalah. Kang masjid, Kang surau. Bapaknya surau, bapaknya masjid. Masya Allah. Kalau boleh bawa anaknya sekali, ialah anak sekali. Sebab Nabi kata apa? Nabi kata dalam hadisnya, syabun wa syabun nasha'a fi ibadatillah. Antara yang dirindui oleh syurga ialah pemuda, syabun nasha'a fi ibadatillah, pemuda yang hidupnya waktu muda, semasa itu seronok naik motor. Yalah, siapa tak seronok naik motor, tuan-tuan? Saya pun tak merasa naik motor muda. Sebab apa? Tak ada duit. Bukan kata motor, dia punya asap motor pun tak ada, kapcai pun tak ada. Tetapi pemuda masa mudanya yang seronok, seronoklah seperti kita tengok hari ini anak-anak muda dengan motornya, dengan apa sajalah. Tetapi kalau ada pemuda, syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang hidupnya dalam masa muda itu rajin seronok beribadat pada Allah Subhanahu wa taala, pergi ulang alik masjid. Masalah, tuan-tuan, kalau ada anak bolehlah, jangan risaulah. Kalau dia minang, terimalah, insya-Allah. Ini ahli syurga, tuan-tuan. Syurga merindui syabun nasya'a fi ibadatillah. Di padang mahsyar besok dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaumun la zilla illa zilluh, pada hari yang tidak ada perlindungan, yaitu di padang mahsyar. Hari ini, tuan-tuan, kita panas terik, kita boleh pergi bawah pokok, nyorok bawah pokok pelam, bawah bangunan,
Bahawa mana-mana menyuruh kita boleh beredup. Sebab apa? Panas. Tapi hari pada masyar itu, tuan-tuan, tidak ada lindungan melainkan perlindungan daripada Allah SWT. Antaranya ialah syabun nas'a fi ibadatillah, pemuda yang hidupnya waktu muda itu bukan berpoya-poya berseronok leka curai meninggalkan perintah Allah, tetapi rajin beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kita nak lahirkan pemuda. Insya-Allah tuan-tuan, di masjid ini jugalah seperti masjid Tebuk Jawa juga. Ayuh kita tarik pemuda-pemuda. Kalau tidak besok kalau kita dah mati tuan-tuan, orang nomor orang lain ngalamat masjid kosong. Susah kita nak masjid kosong kan. Kita dengar di Bosnia dulu masjidnya kosong. Tuan Guru Harun dia datang sana, tanya tentang Islam, apa pun tak tahu nama Islam, tapi tanya tentang Islam, tidak tahu apa itu Islam. Kita tidak mahu, insya-Allah, mudah-mudahan hari ini Allah uji kepada sahabat-sahabat kita di Kelantan, Terengganu, di Johor, di Pahang. Mungkin inilah saatnya yang terbaik barangkali. Kalau dulu mungkin masjid-masjid kosong, diberitakan, dikhabarkan di Terengganu, kawan kita memang ustaz, dia cerita apa cerita, mereka mengatakan dulu memanglah, ya Allah, kami lupa dengan masjid, kami lupa dengan surau. Inilah mungkin ujian Allah Subhanahu wa taala untuk kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Syukur, alhamdulillah. Kita tidak ditimpa ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ditimpa. Alhamdulillah mereka kembali pada Allah, insya-Allah, mudah-mudahan. Tetapi umat Nabi Nuh alaihi salam, apabila Allah uji dengan banjir yang besar, masa kala itu yang beriman selamat, yang tidak beriman, yang tidak naik bot Nabi Nuh alaihi salam, maka semuanya terkubur tuan-tuan. Kita pun tak boleh bayangkan di mana urai satu sekolah yang 4 tingkat tuan-tuan, boleh tenggelam sampai tingkat ketiga. Masya-Allah. Kalau lah berlaku di Sungai Besar, kita tak tahulah mana kita nak pergi. Tak ada bukit, tak ada gunung ni. Kalau tak ada bukit, tak ada gunung, mana nak pergi tuan-tuan? Wallahu a'lam bishawab. Sebab itu kita rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita selamat dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada berkat-berkat daripada doa tuan-tuan, tuan-tuan guru, orang-orang alim yang bangun waktu malam beribadat pada Allah. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa man fihin, wa lakal hamdu anta nurus samawati wa man fihin, wa lakal hamdu anta malikus samawati wa man fihin, wa lakal hamdu antal haq. Ini nak memberikan keyakinan dalam diri kita. Percaya satu benda tuan, di antara percaya yang yakin itu ada juga perbezaan. Memang ada perbezaan. Contoh satu orang, saya bagi contoh tuan-tuan, ada seorang yang hebat menembak lah. Dia pandai tembak, memang sharpshooter. Kalau orang kata polis, kata tentera, kata memang sharpshooter. Diletakkan buah apple tu di atas jam tu, lalu dia tembak dengan jarak dekat, langsung tak miss, kena. Pum kena. Lepas tu dia pergi belakang, dia tembak ke belakang, tembak pun kena tuan-tuan. Tembak pun kena. Lepas tu ditutup mata ngadap depan, dia tembak kena. Tapi agak-agaknya lah tuan, kalaulah apple itu diletak ke atas kepala kita ni, agak-agak kita sanggup tak untuk supaya ditembak? Kalau saya tak sanggup. Memang kita percaya, tapi nak sampai kepada peringkat yakin, walakal hamdu antal haqq, walakal hamdu antal haqq. Masya-Allah tuan-tuan, bukan satu yang senang. Nak kita memberikan keyakinan kita, walakal hamdu antal haqq wa wa'dukal haqqun, janjimu adalah benar, wa qauluka haqqun wa liqa'uka haqqun. Masya-Allah tuan-tuan, tak beri keyakinan kepada kita. Wa nabiyuna haqqun wa muhammadan rasulullah haqqun was sa'atu haqqun. Itu bukan sesuatu yang senang tuan-tuan. Percaya, tapi nak sampai peringkat yakin tadi seperti saya sebut, kita letakkan apple itu di atas kepala kita, biar orang tu tembak, itulah tanda yakin kita kepada kehebatan dia. Kalau belum, kita percaya je dia memang dia sharpshooter. Antara percaya dengan yakin, ainul yakin, hakul yakin. Tapi tak sampai kepada berkata hakul yakin,
Kita letak apple atas kepala kita, bagi dia tembok, tutup pula mata. Itu sampai ainul yakin. Bukan sesuatu yang mudah, tuan-tuan. Maka mujahadah kita kena bangun malam, kena tahajud, tuan-tuan, doa pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa bika amantu wa ilaika anabtu. Ini bukan satu yang mudah, tuan-tuan. Itu perjuangan kita. InsyaAllah mudah-mudahan untuk saya dan tuan-tuan juga anak-anak, ya, isteri-isteri di rumah, untuk kita bina anak-anak kita sekecil yang di depan saya ni, ya, pesan nak sembahyang duha 2 rakaat. Pesan anak umur 7 tahun 8 tahun sembahyang duha piye topae, ya sembahyang duha ku usolli sunat duha rakaataini lillahi taala. Oh ya ke, baca ni apa? Baca ni macam biasa, ya, yang paling mudah. Rakaat pertama baca surah Al-Kafirun, rakaat kedua baca Qul huwallahu ahad. Nak panjang sikit, ia bacalah wasyamsi waduhaha, rakaat kedua waduha walaiza saja. Nak panjang sikit, ia baca surah Al-Baqarah sampai habis, satu panjang, tuan-tuan. Tak mampu kita, saya pun tak mampu, tuan-tuan. Surah Sabihis pun dah bergetar lutut imam, surah Sabihis rabbikal a'la. InsyaAllah, tuan-tuan, anak kita InsyaAllah diasuh. Kalau sempat kita bangun, kejutkan isteri kita, yang bangun tahajud 2 rakaat, tahajud 2 rakaat. Bangunkan anak kita perempuan umur 13 tahun 15 tahun, nak bangun tahajud 2 rakaat. Andung tangi tahajud 2 rakaat, bangun. InsyaAllah, tuan-tuan, bangunkan anak-anak kita. Inilah kekuatan untuk membina iman dalam diri kita, menyuburkan iman kepada kita. Iman dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus dibaca, harus dibelai, harus disuburkan, tuan-tuan, dengan amal ibadat, ya. Ajar anak-anak kita cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyakkan berselawat, tuan-tuan, masya-Allah. Selawat kita sekali saat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat kepada kita dan memberikan 10 ganjaran kepada kita. Dan salam kita itu, dalam kitab Mustikah Hadis, ada satu malaikat yang menyampaikan salam kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW di alam barzah, di Madinah. Allahu Akbar, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dah pergi ke Madinah, maka Nabi kata, barang siapa yang menziarahi aku, seolah-olah dia bertemu aku waktu hidup. Masya Allah, tuan-tuan. Sahabat-sahabat Nabi SAW rindu sayangnya pada Nabi. Kasih nak ada kaitan dengan Nabi, supaya besok dia tergolong di antara hambanya yang tidak terlutut senarai menjadi ahli syurga. Bilal bin Rabah, tuan-tuan, apabila Nabi wafat, bila surrender nak pergi azan, dia dah tak azan dah. Lalu dia pergi ke Syam. Lebih setahun lebih dia ke Syam. Dia bermimpi bertemu Rasulullah. Rasulullah kata, wahai Bilal, keras hati kamu. Bilal bertemu Rasulullah SAW, kata, wahai Bilal, hatimu keras, hatimu keras. Lalu Bilal menangis dan terjaga, tuan-tuan. Bilal menangis dan terjaga. Lalu kemudian dia menunggang dalam sirah, sama ada unta ataupun bagal. Kalau dia menunggang, tuan, tidak berhenti-henti, terus pergi ke makam Nabi SAW. Lalu tatkala dia pergi itu bersama di sana, di makam itu Abu Bakar dan Umar. Lalu bila terisak-isak menangis di kubur Rasulullah SAW. Lalu ditanya oleh Abu Bakar, wahai Bilal, kenapa kamu menangis? Bilal kata, ya Abu Bakar, Rasulullah kata, aku keras hati aku. Lalu dijawab oleh Abu Bakar, wahai Bilal, kamu tidak akan tercicir selama mana kamu mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak mau tercicir, tuan-tuan. Kita umat Muhammad, jangan sampai tercicir. Apa yang saya kata tercicir, tuan, bila kita bertemu dengan Allah di padang mahsyar, tatkala mana Allah anugerahkan kepada Nabi. Setiap Nabi itu ada Kausar, ada kolam, termasuk Nabi Muhammad ada kolam Kausar, tuan-tuan, yang Nabi lihat sendiri pisau Isra Mi'raj semasa Nabi masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
Dia tanya Jibril, wahai Jibril, ini apa? Inilah Kolam Kausar. Ya Allah hadiahkan kepada kamu, wahai Muhammad. Besok di sana Muhammad. Masya Allah tuan-tuan, Kolam Kausar ini, barang siapa yang minum Kolam Kausar ini tuan-tuan, maka tidak akan dahaga selama-lamanya. Dan confirmlah dia ahli syurga tuan-tuan. Dia masuk syurga. Tapi malang 1000 kali malang, mudah-mudahan bukan kita tuan-tuan. Apabila kita berbaris nak minum Kolam Kausar, nak minum Kolam Kausar, ditahan oleh malaikat. Malaikat tak bagi masuk. Malaikat tak bagi minum tuan. Masya Allah. Kalau hari ini kita tak dapat minum, sehari tak apa tuan, 2 hari tak apa. Tapi jangan sampai besok kita di padang mahsyar, kita tidak dapat minum Kolam Kausar yang disediakan oleh Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak dapat minum kita Kolam Kausar. Kerana apa? Pergi sekali dihalau, pergi 2 kali dihalau, pergi 3 kali dihalau. Akhirnya Nabi tanya pada malaikat, wahai malaikat, kenapa umatku kau tidak beri dia minum Kolam Kausar? Kata malaikat, ya benar, ini umatmu Muhammad, tapi dia hanya umatmu sahaja. Hidupnya jauh daripada ajaranmu, hidupnya jauh daripada sunnahmu. Dia membencimu, dia menolak syariatmu wahai Muhammad. Dia tidak beriman pada Al-Quran, maka dia tidak layak untuk minum Kolam Kausarmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok ya, suatu hari zaman pemerintahan Nabi di Madinah, pembesar Rom, penguasa Rom nak tengok, kamu pergi tengok bagaimana Muhammad mentadbir di Madinah. Kamu tengok macam mana. Dia pun tengok, pergi buat survey. Dia pergi survey, tengok lepas 2 minggu dia balik. Lalu dia kata, dia tanya, Raja Rom tanya, macam mana Muhammad? Dia kata, aku tidak lihat seorang pemimpin yang sehebat Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila dia meludah tuan-tuan. Nabi meludah disambut oleh sahabat, lalu disapu ke mukanya tuan-tuan. Masya Allah, bagaimana mereka nak ada hubungan yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekat sahabat, bukan sekat itu saja, kita dengar banyak tuan-tuan. Bagaimana Aqashah sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, kalau kamu nak membalas apa yang aku lakukan dalam dunia sebelum aku bertemu Allah, kamu balaslah. Aqashah sahabat Nabi bangun, wahai Rasulullah, aku nak membalas apa yang kau buat pada aku. Nabi kata, sahabat-sahabat terkejut. Aqashah nak balas apa yang Nabi buat. Aqashah kata, masa perperangan Badar dulu Nabi, masa kamu konakan kuda kamu itu, maka kuda itu tertendang perut aku. Hari ini aku nak balas. Sahabat-sahabat tercengang tuan-tuan. Sahabat asal sepilu rasa tercengang. Sahabat begini. Lalu Nabi SAW perintahkan sahabat untuk pergi mengambil tongkatnya di rumah. Ketuk pada Aisyah nak ambil tongkat Nabi. Lalu Nabi bagi tongkat itu. Aqashah kata apa? Wahai Rasulullah, semasa kuda kau terpalit terkena aku itu, waktu itu aku tidak berbaju. Aku tak pakai baju. Jadi Rasulullah SAW dia pembuka jubahnya tuan-tuan. Lalu bila Nabi SAW membukakan jubahnya, lalu Aqashah dia menyerbu tubuh Nabi SAW. Dia peluk tubuh Nabi SAW. Sebab apa tuan-tuan? Sahabat sangat sayang dan kasih pada Nabi, sehingga dia mahu ada sedikit ada perkara yang rasa dia dekat dengan Nabi SAW. Lalu dia mencium dan memeluk tubuh Nabi SAW. Itulah sayangnya para sahabat Nabi SAW. Rasulullah SAW menjawab, kita sambung insyaAllah. Dia kata apa? Jika mereka gugur, saya mereka hidup di sisi Allah mendapat rezekinya. Tetapi kami kaum wanita yang bersusah payah menjaga kaum lelaki, apa pula balasan yang kita dapat? Maka jawab Rasulullah SAW, sampaikanlah siapa saja yang kau temui daripada kaum wanita. Ini kepada isteri-isteri lah. Ialah isteri-isteri. Dia kata apa dia? Bahawa taat kepada suami serta mengakui haknya, itu adalah menyamai pahala orang-orang yang berjihad fi sabilillah. Ini pengorbanan seorang isteri kepada suami, ya.
Sayangnya amat sedikit sekali di antara kamu yang melakukannya. Sangat sedikit di antara kamu yang melakukannya. Taatnya kepada suami, kasihnya kepada suami. Masya Allah tuan-tuan. Bagaimana Siti Hajar ya, ditinggalkan oleh Rasul Nabi Ibrahim alaihissalam di tanah padang yang gersang di kota Mekah. Dia tanya Siti Hajar, dia tinggal Siti Hajar, dia tanya, wahai Ibrahim, wahai suamiku, kalau letak aku di sini, siapa yang suruh letak? Nabi Ibrahim kata, Allah suruh letak kamu di situ. Masya Allah tuan-tuan. Atas keimanan yang kuat ini, yang kata mar'atun soleh, isteri yang solehah. Dia kata kalau Allah letak, maka Allah pasti akan melindungiku. Masya Allah tuan-tuan. Nak meletakkan keyakinan kepada isteri kita tuan-tuan, pada anak-anak kita, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan atas keyakinan ini. Bukannya sesuatu yang sangat sesuatu yang mudah tuan-tuan. Antara hak-hak yang mesti dilaksanakan ialah seorang isteri, ialah si isteri hendaklah menjaga harta suami dan menyediakan dirinya hanya untuk suami semata, sesuai dengan sabda Nabi SAW sebagai diriwayatkan Ibnu Majah, ala ukhbirukum bi khairin, ala ukhbirukum bi khairi ma yankizur rajul, al mar'atu salih iza nazara ilaiha sarrathu wa iza amaraha ata'athu wa iza khaba anha hafizathu bimalihi wa nafsiha. Rasulullah SAW bersabda, mahukah kamu aku beritahu dari hal sebaik-baik barang disimpan oleh seorang lelaki? Apakah barang-barang yang sebaik-baik yang disimpan oleh seorang lelaki atau suami? Lalu Nabi menjawab, iaitu isteri yang soleh. Jika suami melihat kepadanya, dia mengembirakan. Ini untuk isteri-isteri lah, ya. Iaitu yang paling berharga sekali ialah al-mar'atu salihah. Apabila suami melihatnya, idza nazara ilaiha sarrathu, maka mengembirakan suami. Wa idza amaraha ata'athu, dan jika suami menyuruh sesuatu dia taat. Wa idza khaba anha hafizatu bimali wa nafsiha, dan jika suami tiada di rumah, dia menjaga harta suami itu dan memelihara pula dirinya, itu memelihara kehormatannya. Inilah suatu yang sangat bernilai, yaitu apa yang ada pada diri sebagai seorang suami. Dr. Aid Abdullah Al-Qarni menyebutkan beberapa ciri di antara ciri-ciri wanita salihah. Yang pertama, kata Dr. Aid Abdullah Al-Qarni, ialah yang pertama ciri wanita salihah ialah wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan amal soleh. Ini ciri yang pertama, yaitu isteri atau wanita yang salihah, wanita yang beriman dan beramal soleh. Waktu siang, waktu malam, waktu di rumah, ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring, melaksanakan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala, merasai dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Dr. Aid, ialah perempuan yang sentiasa di rumah dan tidak bersolek ketika di luar rumah atau bertabarruj secara berlebihan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qarni fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaklah kamu, wahai perempuan-perempuan, tetap di rumah kamu, diam di rumah, serta janganlah kamu mendedahkan diri kamu seperti yang dilakukan oleh perempuan-perempuan jahiliyah. Ini perempuan-perempuan yang mana yang sentiasa di rumah. Tapi hari ini perempuan juga berkejaya, tidak ada masalah, berkejaya dapat izin suami,
Selepas kerja balik, jangan berkeliaran, ya. Jangan berperisan di luar, sebab tempat isteri itu adalah di rumah, dan jagalah, ya, perhiasannya, ya, pakaiannya. Janganlah bertabarruj atau berhias berlebih-lebih, hanya kerana itu hukumnya haram. Itulah amalan-amalan umat-umat jahiliah zaman dulu. Ya, kalau kita tengok hari ini, tuan-tuan, masya-Allah, ya, kadang-kadang di rumah, ya, suami balik kerja, ya, masya-Allah, isteri daripada pagi sampai petang belum mandi. Allahu akbar. Tapi bukan isteri di masjid ni lah, kan. Orang atus daripada esok sampai kau sore. Make up ni pakai baju yang cantik semasa pergi kenduri kahwin. Kan tuan-tuan pun lihat kan. Simpan gantung ni, bila nak pakai maknya, ni esok nak tinggal waktu kenduri kahwin. Bila di rumah, masya-Allah, sepatutnya di rumahlah berhias dengan secantik-cantiknya, pakai baju yang lawa-lawa. Ada cincunan kaya apa abangi pun cincunan lah. 2-3 kali double pun tak apa. Dengan shadownya, dengan warna pinknya. Hari ini orang pakai warna pink di sini, tuan-tuan, itu hukumnya haram, tuan-tuan, kecuali kepada suami sahaja. Ini di luar, masya-Allah. Allahu akbar, tuan-tuan. Tapi inilah yang berlaku. Itu kena jaga, ya. Saya sendiri jaga isteri saya, anak-anak saya. Tuan-tuan, sama-samalah kita jaga, ya, isteri dan anak-anak kita. Kalau isteri tak tahu, maka menjadi tanggungjawab kepada suami untuk mengajar, untuk mendidik isteri. Nak orang iso ngajar, ya, ajaklah suami pergi masjid atau pergi surau, ya, seperti pergi masjid begini, kan. Tapi saya tak pandai ngajar lah, tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan guru yang lain lah, yang alim, ajak ke masjid. Masjid, ya, menuntut ilmu itu fardu, tuan, ya. Pergi masjid, ya, bersolat berjamaah. Tetapi oleh kerana di situlah ada majlis ilmu, dan kita tidak ada ilmu, maka akhirnya datang ke masjid itu menjadi wajib, fardu ain. Jangan duduk di rumah aja. Orang iso ngaji, orang kemurung ni ngaji. Allahu akbar, tuan-tuan. Habis bubrah, bubrah, ya. Bojone bubrah, kita bubrah. Bubrah ni bahasa Jawa, bahasa Melayu rosak. Kita rosak, tak dapat memimpin isteri, isteri tidak dipimpin oleh suami, anak tidak terpimpin di rumah. Akhirnya masyarakat, keluarga menjadi bubrah dan rosak, dan akhirnya masyarakat menjadi rosak. Sebab itu tuan-tuan, kalau di sekolah, anak-anak pergi sekolah. Kalau di rumah, ayuh isteri dan bapa-bapa. Kalau ada pengajian, wajib ada. Sebab itu majlis ilmu, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Wajib kok. Allahu akbar, tuan-tuan. Di antara ciri yang ketiga ialah kata Dr. Abdullah Al-Qarni, ialah menahan pandangannya dan menjaga dirinya, menjaga marwahnya. Seorang isteri yang soleh, al-mar'atu soleh, sentiasa menahan pandangannya dan menjaga kehormatannya, daripada melihat lelaki, ya, dan memelihara, ya, kehormatannya. Kalau suami tidak ada, tidak membenarkan sesiapa masuk melainkan yang haram berkahwin dengannya atau mahramnya, tak boleh masuk, ya. Siapa-siapa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tak dibenar, kecuali ada suami. Kalau tidak boleh, jangan benarkan dia masuk. Itulah di antara ciri yang ketiga, menahan pandangannya dan menjaga kehormatannya. Yang keempat, kata Dr. Aid Al-Qarni, ialah memelihara lisan daripada mengumpat, ya, al-ghibah dan juga an-namimah, mengadu domba, ya. Sebab Nabi kata, sesiapa di antara kamu yang mengadu domba, maka dia tidak dapat masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ini kena jagalah, mengumpat, ya, dan mengadu domba menjadi batu api, ya. Yang kelima, memelihara pendengaran daripada nyanyian yang hiburan yang boleh melalaikan. Ini mar'atun soleh, kena jaga, ya, daripada mendengar nyanyian dan hiburan yang melalaikan, yang menyebabkan akibatnya boleh menyesatkan diri dan orang, menyesatkan diri, ya, daripada agama Allah Subhanahu wa taala.
hari ini banyak kita pilihan, ya, alternatif yang baik hari ini, alhamdulillah. Boleh kita pilihlah, ya. Janganlah mendengar nyanyian yang boleh menyebabkan menaikkan syahwat nafsu jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, ya, mendorong untuk melakukan maksiat. Sebab tuan-tuan, disebutkan di sana dalam kitab ditulis oleh Dr. Abdul Al-Qani, siapa yang dengar nyanyian maka dia diberi 3 hukuman. Rupanya benar tuan-tuan, ya, anak-anak remaja atau orang-orang yang kaki disko, kaki-kaki pub, ya, ambil waktu kesempatan, tak kira lah, ambil lah acara pun. Tahun ni tak tahulah ada ke tidak. Kalau ada juga banjir ni tak tahulah, saya nak kata, ya, dah ada banjir, kalau ada konsert lagi tak tahulah tuan-tuan, ya, tak tahulah, habis nanti. Yang habis kalau dia saja tak apa, kalau kita pun kena tu tak tahan tu. Ahli-ahli masjid pun kena juga. Habis macam mana? Bukan Allah pilih-pilih, tak ada tuan-tuan. Sebab itu tanggungjawab kita, amar ma'ruf nahi mungkar itu tetap kita laksanakan, ya. Jadi dia apa 3 hukuman? Yang pertama, orang yang galak, orang yang seronok sangat dengan nyanyian yang lagu yang melalaikan sehingga lupa pada Allah, lupa pada tanggungjawab sebagai Khalik. Ya Allah ciptakan sebagai khalifah, ya Allah ciptakan, Allah jadikan manusia, tanggungjawab sebagai seorang suami. Allahu Akbar. Maka kata doktor itu apa dia? Terputus dan terjauh antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila dah seronok sangat dengan nyanyian hiburan yang adanya lelaki dan perempuan, kemudian ada pula hari ini, ya, yang ni ada pula bukan setakat pil mabuk, ganja, ekstasi. Sekarang ada pula pil yang terbaru, nama dia krokodil. Pil di dadah dia nama krokodil. Krokodil tu buaya. Allahu Akbar tuan-tuan, tak tahulah musibah yang akan turunlah tuan-tuan, ya. Memang jadi buaya sungguhlah. Maka akhirnya akan terputus hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua, ia tidak mengakui, ia tidak menyukai Al-Quran. Ini kesan daripada nyanyian yang menyebabkan kelaruan itu, sehingga menyebabkan keras hatinya, sehingga dia jauh dengan Allah. Akhirnya apa dia tidak menyukai Al-Quran. Tak seronok dah nak dengar Quran, baca Quran. Masya-Allah tuan-tuan, ya. Sedangkan kalau anak-anak muda ni zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya sebut syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang dirindui oleh syurga, yang rajin, Abdullah Al-As tuan-tuan. Bertemu dengan Rasulullah, aku mengumpulkan Al-Quran ini seharian, kemudian aku membaca satu hari itu khatam. Nabi kata tak payah, jangan, ya, buatlah khatam 7 hari. Dok Nabi, aku ni muda lagi, aku kuat lagi, aku nak baca sehari khatam. Janganlah, Nabi kata, ya, bacalah 20 hari. Dok Nabi, aku nak baca Quran, aku nak khatamkan Quran sehari. Masya Allah. Nabi kata sebulan, nanti kamu jemu. Tapi tengok pemuda syabun nasya'a fi ibadatillah, mereka, ya, seronok untuk seronok membaca Al-Quran sebagai hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menyukai berzikir. Tak seronok dah tuan-tuan, ya. Jarang, ya. Kalau dulu masjid orang-orang tua dulu di Tebuk Jawa lah, kalau lepas sembahyang maghrib tiang-tiang ni penuh tuan-tuan. Masjid Tebuk Jawa rasa banyak lagi tiang daripada sini, penuh. Tiang tu penuh duduk. Masya-Allah zaman saya kecil-kecil. Sekarang ni tuan, masya-Allah, nak cari tiang penuh tak ada dah tuan. Habis sembahyang cabut, ya. Kadang-kadang tak sempat zikir dah cabut dah. Masya-Allah tuan-tuan, dalam kitab Mustikah hadis zikir ini telah disusun. Nabi telah ajar istighfar 3 kali. Itu sunnah Nabi. Allahumma ajirna, setengah kata 3, setengah kata 7. Itu telah Nabi sendiri, sunnah Nabi. Allahumma antas salam, sunnah Nabi. Surah Al-Fatihah, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu juga adalah hadis Mustikah hadis jilid yang
Babu solat jilid yang kedua. Kemudian baca tasbih, takbir, tahmid 33 kali, salasa salasun 30 kali, baru ditutup. Kemudian Allahu akbar kabira, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ditutup tuan-tuan. Maka Nabi SAW kata, ya, Allah akan ampunkan dosa hamba yang duduk di masjid berzikir, mengucap zikir tasbih tahmid 30 kali, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Itulah anak-anak yang kita nak. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdoa lagi, masya-Allah tuan-tuan. Ada doa-doa yang diajar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat kursi sunat dibaca, ya. Masya-Allah tuan-tuan, banyak. Tapi hari inilah sunnah-sunnah Nabi yang ditinggalkan. Kadang-kadang tak sempat. Amin, assalamualaikum terus cabut. masya-Allah. Tunggulah dulu. Bukan senang tuan-tuan nak dapat doa malaikat. Bukan senang. Di sini kita didoakan oleh malaikat berlapis-lapis sehingga sampai ke langit, tuan-tuan. Tuan-tuan, hari ini malaikat duduk, dia turun, dia duduk berlapis-lapis sehingga sampai ke langit Allah Subhanahu wa taala. Apa doa malaikat? Allahumma ighfir lahu warhamhu. Bukan senang nak dapat doa malaikat, tuan-tuan. Orang berselawat dapat doa malaikat. Kalau rajin tak rajin selawat, tak ada. Memang tak ada. Kalau tak ada majlis pengajian ilmu, tak adalah doa malaikat. Takat sembahyang, solat balik, tak ada. Tapi kalau ada, masya-Allah, daripada lepas maghrib sampai ke isyak, Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu, ya Allah, ampunkanlah dosa mereka dosanya. Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu, dan rahmatilah dia ya Allah. Itu doa malaikat. Masya-Allah tuan-tuan. Ini bukan doa kita, bukan doa saya. Kalau doa saya tak tahulah makbul ke tidak. Ini doa para malaikat. Allah tuan-tuan, bukan senang. Duduk berzikir doa malaikat. Kepada orang lepas sembahyang duduk berzikir, dapat lagi doa malaikat. Duduk saf kanan pula dapat pula doa malaikat. Masya-Allah, banyaknya doa malaikat. Yang paling senang sekali nak dapat doa malaikat ialah selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dapatlah doa malaikat. Dan juga rahmat Allah turun, dan Allah berikan 10 ganjaran kebajikan kepada orang yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah aja selawat. Saya berjumpa seorang tuan guru, tuan-tuan, di hari ini, dalam keadaan kita nak sembahyang pun, nak dapat khusyuk pun susah, tuan-tuan, kan? Nak dapat khusyuk pun susah. Sebab Allah akan tarik di akhir zaman yang pertama ialah khusyuk solat. Sungguh tuan-tuan, nak dapat khusyuk solat itu susah. Kalau tuan-tuan buka kitab Bidayatul Hidayah syarah Imam Ghazali, syarah Targhib Maraghi, dalam bab al-ghusli, bab mandi, tuan-tuan, disebutkan dalam syarah itu, tuan-tuan, untuk menggantikan satu fardu yang terlalai dalam solatnya. Contoh sembahyang maghrib 3 rakaat, tidak di masjid. Kalau di masjid kita bersama imam, masya-Allah, mudah-mudahan, alhamdulillah kita, ya, ditampung. Tapi kalau di rumah, tuan-tuan, sembahyang satu fardu, sembahyang maghrib 3 rakaat, 2 rakaat kita tertinggal. Masa 2 rakaat itu, tuan-tuan, kita tidak khusyuk dan terlupa. Dalam solat itu kita ingat lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Duitnya jatuh, ya, motornya kunci hilang kat mana. Masa sembahyang itulah kita ingat, tuan-tuan. Dalam kitab itu disebut untuk menggantikan 1 rakaat itu, maka kena diganti dengan 70 rakaat sembahyang sunat. Tuan-tuan buka dalam kitab Targhib Maraghi, syarah Bidayatul Hidayah Imam Ghazali rahimahullah. Untuk mengganti 1 rakaat sembahyang fardu yang tidak khusyuk itu, kena diganti dengan nawafil 70 rakaat. Masya-Allah tuan-tuan, saya buka-buka mengaji, ya Allah, masya-Allah, ya Allah. Sebab itu bukan senang nak masuk surga, tuan-tuan. Kecuali warqa'u ma'ar-rakin, orang yang datang ke majlis surah, masya-Allah. Kalau yang kat di rumah, tuan-tuan, nak ganti 70 rakaat. Satu rakaat, kalau 2 rakaat dah 140. Sebab tu ulama-ulama salafus salih dulu, tuan, masya-Allah, memang kuat mereka beribadat. Macam kita ni, macam saya, masya-Allah, nak dapat tahajud 2 rakaat pun payah. Kadang dapat, kadang tertinggal. Duha pun kadang dapat, kadang tak dapat. Masya-Allah, ini nak gantikan sembahyang fardu
Satu rakaat itu yang tidak khusyuk kena diganti dengan 70 rakaat sembahyang sunat. Masya Allah, tak mampu, tak terdaya kita tuan-tuan. Sebab itulah tuan-tuan, ayuh sama-sama mudah-mudahan kita penuhkan masjid kita, anak-anak kita, ya, abang-abang kita bawa, mudah-mudahan ialah menjadi generasi penyambung kepada kita esok, insya-Allah. Mudah-mudahan kita mati besok, anak kita dapat mendoakan kita, lepas tanggungjawab kita daripada Allah SWT. Allah tanya kita, Habrun, anak kamu dulu masa kecil ajar tak pergi masjid? Tanya tuan-tuan, tanya. Semua Allah tanya. Tanggungjawab seorang ayah, tanggungjawab seorang ibu, Allah tanya satu persatu. Tidak selesai di dunia, tapi di hari akhirat besok janganlah sampai menjadi tanggungan dan persoalan di hari akhirat. Yang ketiga, orang yang melarang ataupun orang yang hidupnya sentiasa bergelumang dengan hiburan ini, yang melayakan ini, besok Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan dia mendengar nyanyian di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini lepas disebutkan kena jagalah saya sendiri, anak-anak saya, tuan-tuan. Dalam maklumlah hari ini, masya-Allah banyaknya perkara-perkara yang menyuntik anak-anak kita di luar, hiburan yang tidak terkawal, tuan-tuan. Masya-Allah. Jadi kita berdoa kepada Allah SWT, mohon pada Allah, mudah-mudahan anak isteri kita, jangan lupalah dalam sembahyang itu mesti kena baca doa, tuan-tuan. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bacalah tuan-tuan dalam sembahyang sujud, sembahyang sunat, tak apalah tuan, bacalah dalam sembahyang sunat. Duduk lama sikit sujud, lepas baca subhana rabbil a'la 10 kali, baca doa Nabi Yunus alaihissalam 10 kali, tak cukup, tambah lagi tuan-tuan. Ini doa Nabi Yunus, kita minta tawassul doa Nabi Yunus yang doanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta doa apa? Doa ya Allah, kita minta doa Nabi Yunus alaihissalam, kita bertawassul dengan Nabi Yunus, doanya tuan-tuan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bertawassul kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita ni siapalah ya Allah, tuan-tuan, saya ni siapalah untuk kita tidak bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah tuan, kita akan sambung insyaAllah dalam pertemuan lain, walaupun ada beberapa perkara lagi insyaAllah. Ada lagi 5 ciri mar'atun salihah. InsyaAllah kita akan sambung panjang umur. Beberapa kali saya tidak hadir, saya mohon maaf lah tuan-tuan. Kebetulan terpaksa bersama dengan lembaga peperiksaan dan perkara yang tak dapat dielakkan lah. InsyaAllah mohon doa tuan-tuan. InsyaAllah kalau saya sihat, tidak sakit dan tidak ada urusan, insyaAllah. Sebab itu amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan rahmat dan keberkatan Allah SWT besok di sini kita berada di rumah Allah. Mudah-mudahan besok kita di syurga bertemu dengan Rasulullah dan berada di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah impian dan harapan kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li azwajina wa auladina wa li zurriyyatina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا، أستغفر الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.